Saudara, untuk laporan berita dari Sabah pula, kita bersama Anisha Dolos di sana. Silakan, Ann. Terima kasih, Nurlela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sabah memutuskan Baik, terima kasih Nurlela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sabah memutuskan membenarkan perjalanan masuk penjawat awam, pekerja sektor swasta dan warga negara Malaysia termasuk rakyat Sabah yang berada di Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Labuan ke Sabah. Perkara ini dinyatakan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal dalam satu kenyataan hari ini. Kerajaan negeri juga bersetuju mengecualikan warga negara yang masuk ke negeri ini daripada menjalani kuarantin dengan syarat telah melakukan ujian COVID-19 di tempat masing-masing dalam tempoh 3 hari sebelum masuk ke Sabah dan disahkan negatif. Selain itu, surat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan hendaklah dikemukakan setibanya di Sabah bagi warga negara bukan penduduk Sabah dan bukan warga negara diwajibkan mengemukakan pas kerja dan pas-pas lain yang masih sah setibanya di Sabah. Kerajaan negeri turut mengalu-alukan semua warga negara Malaysia dari Semenanjung Malaysia, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan yang datang ke Sabah untuk menginap di hotel-hotel yang telah beroperasi sejak 10 Mei. Premis perniagaan di negeri ini diingatkan sentiasa patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Kegagalan berbuat demikian akan dikenakan tindakan termasuk diarah menutup premis perniagaan masing-masing. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi berkata operasi bersepadu PKP yang dijalankan di seluruh negeri mendapati antara faktor utama premis perniagaan diarah tutup adalah kerana tidak mematuhi SOP seperti penjarakan sosial dan beroperasi melebihi had masa. If you notice in our press statement, the reason why we closed some of these shops because they did not follow the SOP. So it is not so much on the what they did, but what they didn't do. Beliau ditemui media ketika penyampaian sumbangan peralatan perubatan dan makanan kering oleh Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Sabah kepada petugas kesihatan di Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Ming Fun meyakinkan pemilik premis perniagaan agar tidak perlu risau untuk membuka semula perniagaan kerana yang penting adalah mematuhi SOP dengan baik. We give you the standard operating procedure, you have to adopt it. If you do it responsibly, there's no issue. If you're responsible, there's another issue. So the chance of containing COVID-19 is there. But if you can maintain the so-called, listen to the advice and adopt it of from the kesihatan, then we should all be okay. Tambahnya, peratus kesembuhan di Sabah yang mencecah 96% menunjukkan pematuhan baik dalam kalangan masyarakat selain tindakan pantas kerajaan dalam mengekang penularan COVID-19. Perkhidmatan bas ekspres retas daerah bagi laluan pantai timur Sabah telah mula beroperasi semalam. Ia melibatkan pergerakan dari terminal daerah Tawau, Lahadatu, Somporna dan Sandakan mengikut jadual ditetapkan pengusaha perkhidmatan bas. Menurut Timbalan Presiden Majlis Pengusaha-Pengusaha Bas Ekspres Sabah Sebok, Sim Vui Fui, sebelum ini perkhidmatan bas ekspres laluan ke Pantai Timur terhenti susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pembukaan semula operasi perkhidmatan bas ekspres ini diharap dapat memulihkan ekonomi serta melegakan pengusaha perkhidmatan berkenaan di negeri ini. Kami harap kerajaan ada kasih mungkin projek banyak lah. Supaya sini kerajaan ada harap ini virus cepat habis, itu pelancong boleh balik. Itu ekonomi mungkin bagus sikit lah. Beliau ditemui RTM di Terminal Bas Bandaraya Utara Inanam, Kota Kinabalu. Tinjauan mendapati pengusaha bas yang dibenarkan beroperasi turut mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan termasuk menghadkan jumlah penumpang. Bagi penumpang-penumpang yang menggunakan perkhidmatan bas kami, kita ambil suhu. Sebelum mereka naik, kita menggunakan hand sanitizer. Kita akan sembur tangan sebelum mereka naik. And then, kapasiti bas tu, kita cuma ambil 50% daripada penumpang biasa.
Buat masa sekarang lebih bagus kita stay at home dulu lah. Jangan dulu balik kampung kan. Saya penting tambah merebak supaya keadaan ini cepat pulih lah. Hari pertama operasi Bas Ekspres Pantai Timur menyaksikan 18 bas melakukan perjalanan rentas daerah dengan jumlah penumpang keseluruhan 200 orang. Buat julung kalinya, Taman-Taman Sabah melancarkan program Junior Nature Environmentalist secara dalam talian bagi memberi pengetahuan kepada masyarakat terutama pelajar tentang keindahan dan keunikan flora dan fauna khususnya di kawasan taman pelindungan. Inisiatif murni ini berupaya menyemai kesedaran dan rasa cinta dalam kalangan generasi muda untuk memelihara khazanah negeri Sabah. Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan dan Pendidikan Taman-Taman Sabah Nasrul Hakim Maidin berkata, program yang dianjurkan sempena Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan cuti sekolah ini menampilkan 7 siri pendidikan alam sekitar. Harap-harap diorang akan menyambung legasi pemeliharaan negeri Sabah ini sebab banyak hewan dan flora dan fauna yang sangat unik dan istimewa dan ikonik yang terdapat di kawasan kita. Dan untuk itu kita harap generasi yang datang ni, khususnya pelajar-pelajar, akan meneruskan legasi bila tiba masa mereka untuk melindungi dan memelihara negeri Sabah. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Program ini melibatkan 7 penceramah dalam pelbagai bidang antaranya ahli biologi marin muda, entomologi muda, zoologi muda, ekologi muda dan geologi muda. Setiap siri pendidikan diisi dengan video penerangan mengenai pelbagai flora dan fauna ikonik di Sabah antaranya penyu, kima gergasi, penyu sambar dan periuk kera. Jelasnya modul pendidikan tersebut boleh dilayari di laman web Taman-Taman Sabah setiap hari Isnin dan Khamis bermula 10.30 pagi. Sementara itu, pelajar tingkatan 1 dan 2 juga berpeluang mengikuti kuis secara dalam talian untuk memenangi hadiah wang tunai dan e-sijil. Johan akan membawa pulang wang tunai RM300, naib Johan RM200 dan RM100 di tempat ketiga serta 8 sagu hati. Akan datang, pihak Taman-Taman Sabah juga merancang untuk memperluas video virtual reality kepada orang awam yang bertujuan menampilkan keindahan dan keunikan khazanah Sabah, antaranya keindahan dasar laut Pulau Sipadan dan Gunung Kinabalu. Sekian sumbangan berita dari Sabah Budayakan Norma Baharu. Jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali kepada Nulela di Angkasa. Silakan Lela. Baik, terima kasih. Tiada caj berlebihan dikenakan Tenaga Nasional Berhad TNB kepada pengguna sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perkara itu disahkan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Dato' Dr. Syamsul Anwar Nasarah yang menegaskan kaedah pengiraan bil turut disemak dan dipersetujui Suruhanjaya Tenaga. Jelasnya sekiranya terdapat lebihan bayaran, pihak TNB akan memulangkan atau dikredit kepada akaun pengguna. Dato' Dr. Syamsul bertemu TNB bagi mendapatkan penjelasan berhubung rungutan pengguna berikutan pemberhentian aktiviti bacaan meter oleh petugasnya bermula 20 Mac hingga 14 Mei 2020. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM200 juta dalam bentuk diskaun kepada pengguna elektrik di Semenanjung menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Ia memberi manfaat kepada 7.6 juta pengguna domestik. Kerajaan Negeri Melaka tidak menolak kemungkinan pengedar dadah menggunakan khidmat penghantar makanan untuk membekalkan dadah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat PKPB. Menurut Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Rahmat Mariman, ia berikutan kekangan pergerakan dalam kalangan rakyat menyebabkan penghantar makanan menjadi pembekal dadah buat penagih di negeri tersebut. Namun katanya perkara itu mungkin hanya dilakukan oleh penghantar makanan yang tidak berdaftar. Rider lah, melalui rider tu itu saya tak pasti lah. Tapi ada kemungkinan. Tapi mungkinlah tak semestinya rider yang berdaftar lah. Mereka ni biasanya melaksanakan benda ni adalah secara senyap-senyap kan. Kalau rider tu memang semuanya berdaftar, mungkin dia tak berani nak buat. Tapi yang lain lah, rider yang tak berdaftar lah. Itu yang buat pengedaran. Saya yakin dekat situ lah. Mungkin ada tapi jumlahnya sangat sedikit.
Beliau ditemui selepas meninjau prosedur operasi standard SOP norma baharu yang dijalankan AADK Melaka di Jasin. Dalam pada itu, 122 tangkapan berkaitan dadah telah dilakukan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Melaka bagi tempoh 27 April hingga 1 Jun lalu. Daripada jumlah itu, 103 dikesan positif. Jelasnya daerah Melaka Tengah mencatatkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu 65 tangkapan, diikuti 42 tangkapan di Alor Gajah dan 15 di Jasin. Baiklah, bagi memberi laluan kepada rancangan seterusnya, siaran berita wilayah di TV1 berakhir di sini dan diteruskan di saluran berita RTM. Anda boleh ikutinya di saluran My Freeview 123. Awas, gelombang ketiga. Gelombang ketiga dapat dihindari sekiranya kita